kejap. Sebelum korang tengok video sharing ni, cikgu nak korang subscribe, like dan share YouTube channel ni. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Bersama saya Cikgu Azrul dalam talk show PBME. Okey, talk show kami akan diadakan pada pukul 3 hingga 3.30 petang. Okey, bersama saya juga dua ahli panel dari PBME Education. Okey, akan membincangkan topik lah pada petang ini. Okey, saya mempersilakan untuk dua ahli panel kita untuk memperkenalkan diri. Okey, bermula kepada Sir Fahim lah. Kenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, saya Sir Fahim, Muhammad Fahim bin Roslan. Saya merupakan dari unit matematik untuk PBME Education, dan saya mengajar subjek matematik bagi sekolah rendah, sekolah menengah dan juga matematik tambahan serta fizik. Okey, seterusnya ahli panel kedua kita untuk memperkenalkan dirilah, iaitu Sir Asrul. Okey, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Sir Hasrul, Muhammad Hasrul bin Mat Yusof, dari unit bahasa PBME Education. Saya juga mengajar subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk setiap level. Okey, terima kasih. Okey, pada petang ini, okey, dua ahli panel kita akan mengupaskan isu lah yang akan dibincangkan pada petang ini. Okey, baiklah, topik kita pada petang ini adalah pembelajaran norma baru. Okey, bermula pada Sir Fahim akan menceritakan kebaikan pembelajaran norma baru. Okey, kita mulakanlah dengan Sir Fahim. Okey, silakan. Terima kasih kepada Sir Azrul. Jadi pada petang ini saya akan membincangkan sedikit tentang kebaikan pembelajaran norma baru. Okey. Dalam musim pandemik seperti sekarang ini, pandemik COVID-19, jadi kita digalakkan untuk mengamalkan penjarakan fizikal, di mana dia termasuklah dalam proses pembelajaran. Jadi untuk pelajar-pelajar dan juga guru-guru, ada masa-masa tertentu mereka perlu melakukan pembelajaran secara online. Okay, dalam pembelajaran secara online, apa kebaikan dia? Okay, yang pertama sekali, pembelajaran secara online dapat mengelakkan pelajar-pelajar dan juga guru-guru daripada terjebak dengan jangkitan COVID-19 ini. Secara tak langsung, dengan melakukan pembelajaran online, kadar jangkitan untuk masyarakat setempat dapat dikurangkan. Okay? Sebabnya sekolah ni ramai, jadi selalunya tempat yang sibuk antara pelajar dan guru, jadi banyak percampuran, jadi mudah untuk berlaku jangkitan. Okey, yang keduanya, pembelajaran nomor baru seperti pembelajaran online ini dia selari dengan industri revolusi 4.0. Okey, dalam IR 4.0 ini kita lebih digalakkan untuk menggunakan medium-medium teknologi. Okey, seperti kita menggunakan telesidang atau conference untuk melakukan kelas. Okey, contohnya dalam keadaan sekarang, guru berada di sekolah dan pelajar-pelajar tidak dapat datang ke kelas kerana disebabkan oleh pandemik ini. Jadi pelajar boleh berada di rumah dan pada masa sama mereka juga boleh meneruskan aktiviti pembelajaran melalui telesidang. Secara tak langsung, dengan menggunakan pembelajaran secara online mendedahkan pelajar dan juga guru-guru untuk menggunakan teknologi baru. Jadi bagi pengalaman kepada guru untuk discover cara-cara pembelajaran yang baru, cara pembelajaran yang lebih dinamik, yang lebih aktif, yang lebih melibatkan aktiviti pelajar. Pelajar juga dapat pengalaman baru dalam aktiviti pembelajaran mereka sebab pembelajaran itu lebih kreatif, lebih interaktif. Jadi barangkali memudahkan pelajar untuk faham sesuatu konsep. Mungkin konsep-konsep yang biasa diajar pada kelas mereka tak dapat nak tengok, tak dapat nak lihat, tak dapat nak pegang pun konsep tu. Tapi bila melalui online, melalui barang-barang yang bahan-bahan yang disediakan oleh guru yang lebih interaktif, lebih dinamik, mereka boleh melihat video, mungkin melihat simulasi yang berkaitan dengan proses-proses sains contohnya. Untuk guru-guru pula, mereka boleh menyediakan bahan-bahan yang lebih interaktif, lebih dinamik,
Okey, mereka boleh melibatkan pelajar dalam aktiviti pembelajaran tidak seperti dalam kelas. Okay, dalam kelas mungkin kelas tu terlalu ramai, jadi tak dapat fokus pada setiap pelajar. Jadi melalui pembelajaran online, guru-guru juga boleh melibatkan pelajar untuk dalam aktiviti pembelajaran. Mungkin boleh guru-guru tu boleh assign pelajar untuk cari maklumat-maklumat tambahan, sebab mereka pun dah berada di depan komputer, jadi mereka boleh terus cari maklumat-maklumat tambahan. Jadi itu saja tentang kebaikan yang saya senaraikan serba sedikit. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Sir Fahim menceritakan tentang kebaikan pemindahan rumah baru. Okey, saya bagi kesimpulan daripada topik yang dibincangkan. Okey, sebenarnya kebaikan yang dapat daripada pemindahan rumah baru ini iaitu belajar secara online lah. Contohnya dulu pelajar belajar secara berdepan dengan cikgu. Okey, sekarang ni dah berubah. Okey, dia belajar secara online, iaitu menggunakan aplikasi yang ada sekarang ni, iaitu Zoom atau Meet lah. Okey, itu yang saya tahu. Okey, dalam pembelajaran secara online tak lupa juga, iaitu ada juga adab pembelajaran secara online yang ada di sekolah, turut juga kalau ada dekat ni lah, pusat tuition. Okey, bersama saya ahli panel kedua, iaitu Sir Hasrul, untuk mengulas topik yang akan dibincang ini, iaitu adab pembelajaran secara online. Okey, silakan Sir Hasrul. Terima kasih Sir Azrul. Baiklah, di PBME ini kami juga menitik beratkan tentang sasiah pelajar. So walaupun online, kami tetap menjaga adab-adab ketika belajar di dalam tuition ini. Okey, so antara adab-adab yang kami cadangkan, yang saya cadangkan kepada pelajar-pelajar, yang pertama, biasalah online kan, kita perlukan laptop dan juga internet, wifi connection kan. So oleh itu pelajar juga perlu, saya cadangkan kepada pelajar untuk bersedia 10 minit lebih awal sebelum kelas bermula. Okey, bila dah cikgu bagi pegawai akademik dah bagi link, so pelajar boleh dah bersedia untuk tekan link tu dan berhadir di hadapan laptop anda masing-masing. Okey, so biasalah sebelum kelas kita akan mulakan dengan bacaan doa. Okey, bacaan doa lah. Okey, seterusnya apa lagi? Ada adab belajar ketika online ini. So saya juga mencadangkan menggalakkan pelajar untuk membuka kamera anda ketika dalam kelas online. Okey, supaya guru atau pegawai akademik akan mengetahui, kan, kita boleh mengetahui kefahaman pelajar. Kalau nampak muka berkerut tu, tak faham lah tu. Macam berkerut, macam gagal kepala, nampaklah kami boleh faham yang pelajar tak faham apa yang kami sampaikan. So kami boleh mengulang semula dan memberi penjelasan yang lebih dalam kepada pelajar tersebut. Okey, so digalakkan kepada pelajar untuk membuka kamera supaya guru dapat melihat wajah-wajah kacak dan cantik pelajar-pelajar kita di PBME ini. Okey, seterusnya kalau boleh pelajar juga perlu mutekan mic anda supaya tidak mengganggu pelajar-pelajar lain, supaya mendengar bunyi-bunyi bising, bunyi-bunyi motor, bunyi-bunyi adik-beradik bermain di belakang. Dia akan mengganggu proses pembelajaran itu. So pelajar, saya bukan galakkanlah, saya wajibkan untuk mutekan mic anda ketika dalam kelas, ketika anda tidak perlu bercakap apa-apa dalam kelas. Dan seterusnya, ketika guru mengutarakan soalan, barulah buka korang punya anda punya pelajar punya mic tu. Okey, buka mic tu, pelajar punya mic tu. So supaya nampaklah hubungan dua hala antara pelajar dan guru dalam kelas online tu. Okey, buka bila perlulah, orang cakap kan, buka bila perlu. So dapatlah kat situ pegawai akademik dan guru mengetahui sejauh mana pelajar boleh faham tentang topik yang diajarkan oleh pegawai akademik dan guru itu sendiri. Dan seterusnya, sekiranya pelajar perlu keluar awal atau perlu ke tandas, maklumkan. Lagi-lagi yang tak suka buka kamera tu, maklumkan keberadaan anda di dalam kelas itu, supaya kami dapat tahu, supaya kami tak terlepas pandang pelajar yang ada dalam kelas kami di PBME ini, supaya kami tak ada main kami teruskan mengajar sedangkan pelajar tu pergi toilet lah, bagaimana kan.
So kami perlu tahu keberadaan anda. Tu pelajar perlulah beritahu, cikgu saya perlu ke tandas. Maklumkan. Tu penting tu supaya kami dapat tahu di mana pelajar berada. Dan seterusnya macam biasalah, bila kita dah mulakan dengan doa dan akhirkan dengan doa juga. Barulah berkat kelas tu. So pelajar juga perlu menghormati guru. Guru penting juga, hormati guru. Janganlah tiba-tiba kan, contoh macam guna Zoom ada boleh annotation tu kan, boleh conteng. Jangan conteng. Hormatlah guru. Itu saja. Ada adab kita belajar secara online. Dia sama macam belajar secara offline juga, cuma beza dia duduk kat rumah. Tapi still nak jaga adab juga, kan, sebagai manusia kan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Sasrul yang mengulas tentang topik adab pembelajaran secara online. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan iaitu adab pembelajaran secara online ni di mana pelajar-pelajar yang belajar di sekolah hendaklah menghormati guru. Seperti mana di sekolah kita hormat guru, di pusat tuition hormat juga, walaupun media yang kita gunakan adalah online. Online tetap sama belajar, tapi hormatlah guru. Apa yang cikgu tanya, jawab dengan baiknya. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Kalau tahu, jawab dengan sepenuh hati. Itulah adab belajar. Kita dah mengupaskan isu kebaikan pembelajaran norma baru oleh Sir Fahim, adab pembelajaran online oleh Sir Asrul. Seterusnya kita akan membincangkan medium yang digunakan di PBA Education oleh Sir Fahim dan Sir Asrul. Persilakan Sir Fahim untuk menceritakanlah sedikit media yang digunakan. Silakan. Terima kasih Sir Azrul. Untuk kelas saya, kelas matematik, saya akan menggunakan medium Google Meet selalunya. Ada juga masa saya gunakan Zoom. Tapi untuk menggunakan Google Meet, dia lebih mudah sebab pelajar tak perlu apa-apa installation daripada mereka. Manakala mereka guna PC, mereka terus boleh buka Google Chrome, apa-apa browser yang ada lah, Google Chrome, Mozilla ataupun Safari, dan hanya klik pada link yang diberi dan mereka boleh terus masuk ke dalam kelas. Jadi untuk sesi kelas saya akan present saya punya whiteboard. Untuk matematik saya gunakan whiteboard dan saya akan tulis macam di kelas-kelas biasa. Saya akan tulis soalan dan juga jawapan, dan ada juga selingan-selingan di mana saya akan tunjukkan macam mana kita nak menyelesaikan masalah dengan grafik yang lebih baik, visual grafik yang lebih baik. Jadi itu saja sedikit tentang penggunaan Google Meet. Dan satu lagi, kita perlu untuk menggunakan Google Meet kita perlu ada Google account. Untuk memudahkan kita masuk dan belajar dengan mudah. Itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih kepada Sir Fahim menceritakan tentang media yang digunakan iaitu Meet. Terusnya saya mempersilakan untuk Sir Asrul pula untuk menceritakan media apa yang digunakan untuk kelas online dia. Silakan. Selain itu di PBME juga saya biasa menggunakan aplikasi Zoom. Zoom ni kita perlu install di laptop, di handphone, di komputer. So kena muat turunlah aplikasi Zoom ni di orang cakap di peranti anda, device kan. Di peranti anda tu muat turun siap-siap. Seterusnya saya akan bagi link pada group family WhatsApp ni. Kami akan create satu group family dan kami akan beri link itu, copy link dan bagi pada group family tu, WhatsApp tu, dan pelajar akan hanya tekan sahaja bila dah install, tekan sahaja dan terus masuk. So kat situ, dekat Zoom ni dia tak perlu ada account lah. Dan seterusnya Zoom ni saya boleh share kat aplikasi ni juga kami boleh share video, website direct terus, tak perlu nak pasang apa semua kan. Kalau offline kan dia pasang projector. So kami hanya paparkan terus kepada pelajar secara online. Lebih mudah, lebih cepat, pantas menggunakan aplikasi Meet dan Zoom. So tak boleh guna Meet, kita ada Zoom. Tak boleh guna Zoom, kita ada Meet. Tak ada alasan untuk kita tidak boleh belajar. Itulah. Terima kasih. Terima kasih kepada Sir Asrul yang menceritakan media yang digunakan iaitu Zoom. Kedua-dua ada manfaatnya lah untuk kita semua. Meet dengan Zoom ada kelebihan. Kesimpulan daripada talk show kami pada petang ini, kelas online amatlah penting
semasa pandemik telah berlaku di negara kita ni. So nak tak nak, kelas online perlu ada. Sebab untuk meneruskan PMP ni, seperti yang kita tahu, kementerian menggalakkan kita untuk belajar secara online. So nak tak nak, pergilah cari pusat tuition yang ada menawarkan kelas online. Sebab ilmu di PBME Education. Okey, sebab nak tak nak, ilmu perlu dicari, perlu diteruskan. PMP ni perlu diteruskan untuk kita tambah ilmu lah. So takkan kita nak biarkan diri kita tertinggal kat situ saja. Walaupun pandemik berlaku, teruskanlah belajar secara online. Ada kebaikan yang kita dapat. Okay. Sekian, terima kasih kepada saya selaku moderator pada petang ni. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Sir Hasrul dan Sir Fahim kerana sudi untuk mengupas topik yang amat penting lah pada petang ini. Okay, terima kasih kepada semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.